Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambungan tazkirah kita yang tertunda hampir 5 bulan kurang. InsyaAllah saya tersambung dengan tajuk yang hari itu. Siapa yang ada kitab Nasihat Diniyah boleh buka dalam Mabahisus Salah, iaitu perbahasan tentang sembahyang. Dan kita dah terus kepada membaca Salatul Wusta. Masuk pada wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada ayat tu, dalil yang dibawa. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Katanya qultu li'anna hadhihi al-awsaf min al-munkar. Itu sambungan daripada yang sebelum. Waqad qala ta'ala, di situ bacaan kita. Waqad qala ta'ala, dan sesungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Dirikanlah sembahyang, bahwasanya sembahyang itu mencegah daripada fahsya dan mungkar. Dan hendaklah kau mengingat Allah Ta'ala, wala zikrullahi akbar. Ingatlah Allah Ta'ala yang maha besar. Ma'ruf dan mafhum dengan ayat yang kita bacakan tadi itu selalu dibaca oleh tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, sehingga menjadi sebati dalam pendengaran kita dan hati kita. Aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sembahyang. Perintah supaya mendirikan sembahyang, bahwasanya sembahyang itu mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Jadi banyak orang tertanya-tanya, macam mana dengan kata sembahyang yang boleh mencegahkan daripada fahsyak, kejahatan, mungkar, iaitu menentang perintah Allah. Kedudukannya macam mana sembahyang tu?
Maka berkhilaf ulama membahaskan tentangnya. Ada ulama yang mengatakan dengan mana mencegah fahsyat dan mungkar itulah sembahyang yang didirikan dengan sebetul-betulnya, mengikut apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul, maka itulah yang boleh mencegah fahsyat dan mungkar. Kalau tidak, tak boleh juga. Setengah ulama yang menyatakan apa jua yang didirikan daripada sembahyang, iaitu perintah, taat, patuh, kepatuhan kita dalam sembahyang, ambil wuduknya, tutup auratnya, ngadap kiblatnya, dan perkara-perkara yang kita kata termasuk membatalkan sembahyang itu sendiri, kita kawal, jaga. Itulah dikatakan taat, patuh. Maka kepatuhan dan ketaatan itu dibawa di luar sembahyang. Sebab tu sembahyang yang berkualiti begitu, yang kita ingat dalam sembahyang kita ada kepatuhan. Itu menurut perintah Tuhan. Bukan sekadar kita kata ibadah untuk menenang diri, rasa kalau tak sembahyang tak selesa. Itu tabi'i. Kita dah biasa sembahyang, bila tak sembahyang rasa tak selesa. Tapi kalau orang jenis biasa tak sembahyang, kalau sembahyang dia tak selesa, dia terbalik. Tapi sembahyang yang macam mana tu? Sembahyang yang kita kata kita rasa kita duduk dalam kepatuhan, duduk dalam perintah Allah, daripada mula angkat takbirnya sampai beri salam, semua tu dalam ikut perintah daripada satu persatu. Maka termasuk juga dengan kita keluar daripada sembahyang, masih lagi ada patuhnya, iaitu patuh dalam bidang lain, dalam bagi muamalahnya, pergaulan kita, jual beli, politik, termasuk nikah kahwin, makan minum, masih dalam patuh. Itu yang katakan sembahyang itu mendidik kita patuh pada Allah dalam sembahyang. Maka di luar sembahyang pun masih patuh. Baik. Kata musannif, pengarang Syekh Ulwi Al-Haddad, kata dia, fal musalli al-muqimu lis-salati kama amara Allah wa rasuluhu tanhahu salatuhu anhu an fi'lin ma yakrahu Allahu minhu. Mislu hadhihi sifati al-mazkurati wa ghairiha min al-makarih. Kata dia, orang yang sembahyang, yang mendirikan sembahyang seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Istilah mendirikan sembahyang, aqimis solah, dalam ayat Quran sendiri disebut aqimis solah, dirikan sembahyang. Kenapa digunakan perkataan dirikan sembahyang? Itu penting kita faham apa yang nak disampaikan oleh Allah dalam istilah-istilah tertentu. Contoh tadi kata aqimis solah, dirikan sembahyang. Adakah sembahyang tu berdiri saja, sedangkan sembahyang tu berdiri, rokok, sujud? Dia bukan berdiri semata-mata, tapi disuruh dirikan. Dirikan tu mana tegakkan, binakan. Maka yang masuk pada itu, kata ulama, dirikan sembahyang itu makna mendirikan segala syarat sah rukunnya, mendirikan haknya, hak sembahyang tu, baru nama dirikan sembahyang. Tapi kalau sembahyang dalam keadaan melakukan perkara yang tidak sah, membatalkan sembahyang, itu tak nama diri sembahyang walaupun kamu berdiri. Makna menegakkan hukumnya, itu kata dirikan sembahyang, letakkan haknya. Maka sebab tu dia kata fal musallil muqima lis-salah, muqimul salah, orang yang sembahyang, yang mendirikan bagi sembahyang, yakni hak-hak dia. Hak yang macam mana? Kama amarallahu wa rasuluh,
seperti mana yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan. Sembahyang bukan dia ikut suka seronok, ya. Dia apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka sembahyang tersebut tanhahu, mencegahlah dia an fi'li ma yakrahullahu minhu, daripada melakukan perkara yang dibenci Allah Ta'ala daripada. Itulah yang katakan sembahyang boleh mencegah daripada kemungkaran fahsyat. Ya. Sembahyang yang didirikan dengan hak-hak dia. Mana nak dapatkan haknya kalau kita tak belajar tentang bab sembahyang? Jemu kata dia. Ya, tak ada habis-habis je ustaz-ustaz ni ngajar bab sembahyang ni. Tapi kalau ditanya dia satu persatu, bab sembahyang haram, kata orang Perak. Ya. Berapa rukun sembahyang? Entah, ada kata 13, ada 17, mana satu betul entah kata. Ya. Tu kalau orang tak baca doa iftitah apa rukun sembahyang? Entah. Tak sah lah kot kata dia. Tapi tahu 13. Itu baru bab rendah. Ya. Belum tanya mufsidus solat, perkara batal sembahyang ada berapa? Ya. Langsung tak ingat. Tapi kata mendirikan sembahyang. Sebab tu bab sembahyang ni orang ulang-ulang, wirid-wiridkan dia sampai hafaz. Bab sembahyang ni tuan-tuan, kalau boleh dalam dada. Bab hukum fikahnya, bukan cara sembahyangnya. Kita banyak cari cara sembahyangnya. Ini macam mana yang betul, ini macam mana yang betul. Ya. Hafaz hukumnya sebab dia akan menyelesaikan masalah dalam sembahyang. Ya. Hatta je yang baru semalam kita belajar, saya di Manjung semalam, cerita bab sembahyang raya. Ya. Sembahyang raya je kita belajar semalam. Ya. Satu kuliah antara maghrib isyak tu pun terlajak dekat nak pukul 9 dah. Dah langgar SOP lah. Buat sembahyang raya. Ya. Sebab apa? Nak faham, nak bagi faham sembahyang, hukum sembahyang tu. Ya. Pasal ada orang tanya, pasal berlaku. Ustaz kata dia, seorang imam sembahyang raya lupa takbir. Lupa takbir 7 kali. Makmum pergi tasbih subhanallah. Nampak mana cacat itu. Pasal tak mengaji. Siapa salah? Makmum. Kamu tasbih buat apa? Kata. Pasal tak masukkan ilmu sembahyang tu dalam hati. Bukan belajar nak faham, tapi datang belajar nak tengok ustaz belajar apa. Alah bab sembahyang. Zaman sekarang ni bab sembahyang pergi kata dia. Sembahyang raya pun tak lepas lagi. Yang imam ni terkejut, tergempur apa dah baca Fatihah dah, patah balik, pergi baca balik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah gelabah dua-dua makmum dengan imam. Sebab tu suruh makmum kena belajar, wajib. Bukan untuk imamnya. Dia kata tak imam lah belajar bab sembahyang, dia tereba kata dia. Kami ni makmumnya. Atau kalau tumpah imam tu, makmum nak doa apa? Kena belajar, wajib. Udah timbul masalah mujurlah sembahyang sunat, batal tak? Kalau jemaat begitu, mampu. Belajar tak nak. Memperlekehkan pula orang belajar. Ada tu ustaz lekehnya, ustaz bongok kata dia. Tu semua nak menempah neraka lah ke tu. Belajarlah. Tu nak keluar hukum, benda dah jadi, tak apalah sembahyang sunat. Batal ke tidak? Nak cari hukum. Dia kata kena belajar fiqh tu. Bukan cara sembahyang, tuan-tuan buka lah buku perukunan jumpa cara sembahyang, senang je. Tok imam bagi tahu dah. Sebelum nak sembahyang raya tu, sembahyang 2 rakaat dia kata, kemudian dimulakan dengan usolli, usolli sunnatan Aidil Fitri raka'ataini lil imam ma'muman lillahi ta'ala. Sajaku sembahyang 2 rakaat sunat Aidil Adha ikut imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
Kemudian baca doa iftitah, kata dia, kata tu imam. Kemudian takbirlah 7 kali, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia ajar dah. Tapi hukumnya, tok imam yang tolong bagi tahu tadi, dia pun terlupa nak takbir. Itu sunat tok imam bagi tahu kat makmum, takut dia lupa. Dia tu takut lupa. Adakah dia rukun? Tak, dia sunat. Takbir tu sunat. Habis? Kalau tak takbir kena sujud sahwi ke? Tak kena. Siapa sujud sahwi batal. Sebab dia bukan sunat abad, dia hai'ah. Tu, bab sembahyang raya. Ya. Tak nak belajar. Betul batal tak tadi tok imam patah balik? Tak. Kenapa? Dia bukan rukun fi'li yang dipatah balik. Yang tak boleh rukun fi'li patah balik kalau nak ambil sunat. Dia rukun qauli. Makruh lah. Makruh tok imam buat kerja makruh. Pasal apa tu? Dia ilmu ni kena hari-hari ulang kaji dia. Fiqh, tauhid, tasawuf, semua tu kena ulang hari-hari. Orang mengaji tajwid, ustaz yang ngajar tajwid tu, pasal apa dia terror tajwid? Sebab hari-hari dia ngajar. Kalau dia tak ngajar hari-hari, dia berlupa. Dia lupa ke? Benda tu kena hafaz. Benda hafal ni dia boleh hilang. Bila kita tak ulang dia. Jadi orang mengajar ni hari-hari dia ulang-ulang. Sebab tu orang dulu dia mengaji hari-hari. Sebab apa? Sebab tak nak bagi lupa. Nak buka kitab, takkan tengah semayang nak buka kitab. Di rumah boleh lah buka kitab. Oh ni masalah tadi, tengok dalam kitab kan. Tapi kalau tengah semayang datang masalah, nak buka kitab macam mana? Kitab lah duduk di rumah. Tu dia. Ada yang katakan buat sembahyang ikut apa yang diperintah Allah dan Rasul, baru boleh mencegah segala kemungkaran. Baik. Mislah hadhihi sifat mazkurah wa ghairiha minal makarih, umpama sifat-sifat ini dan juga yang disebutkan adalah daripada benda yang makruh, yang dibenci Allah. Apa dia yang sebelum ni, yang kuliah kita yang sebelum ada disebutkan tentang perkara-perkara makruh tu. Baik, wa qala alaihi salatu wasalam, kita terus kepada hadis Nabi yang masyhur. Ya, hadisus sahih, hadis rawahul Bukhari wal Baihaqi. Kata dia, wa qala alaihi salatu wasalam, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Ya, hadisus sahih rawahul Bukhari wal Baihaqi wal Daraqutni an Malik bin Huwairah radhiyallahu anhu. Kata dia, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang, ataupun sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Ya. Kata perintah tersebut suruh sembahyang, tetapi sembahyang tu kaifiyahnya macam mana, bentuknya macam mana, caranya macam mana, cara yang macam mana Nabi sembahyang. Jadi sembahyang ni dia tak boleh reka-reka, ijtihad yang kita kata tidak menepati dengan hukum syarak, ya, yang kita buat-buat memandai-mandai. Okey. Jadi utamanya sembahyang seperti mana yang disebutkan di situ, jangan sampai kita kata saya tak nak ikut ulama. Baik, ikut ulama bukan ikut Nabi. Nabi suruh ikut Nabi, bukan ikut ulama. Itu adalah ungkapan yang salah. Ya. Mengikut ulama itulah mengikut Nabi. Faham ya? Bukan berarti bila ikut ulama tak ikut Nabi. Sebab ulama ikut siapa? Ulama ikut Nabi. Ya. Kalau ulama tak ikut Nabi, kita pula ikut Nabi, itu memang janggal sungguhlah. Ya. Okey, apa kata pengarang? Fal musalli 'alal itba', maka sembahyang, orang yang sembahyang 'alal itba' wal iqtida',
iaitu yang mana orang yang dikatakan sembahyang macam mana yang boleh mencegah fahsyat dan munkar, iaitu musalli, orang yang sembahyang atas mengikut itba'is sunnatin Nabi SAW, ikut sunnah Nabi SAW. Baik. Wal iqtida'u bi rasulih, dan mengikut. Itba' dan iqtida' tadi sama makna, ya, mengikut apa sahaja yang dibuat oleh Rasulullah SAW fi salati, dalam sembahyang Nabi. Faham? Jadi sahabat bila Nabi kata gitu, pakat-pakat tengok macam mana sembahyang Nabi. Ya. Alal wajhil ladzi, macam mana sembahyang nak tengok Nabi sembahyang, kita tak tengok Nabi sembahyang. Maka sebahagian daripada kita, golongan kita, ya, dia kata kalau dah kata sembahyang tu kena sembahyang ikut Nabi, tengok Nabi buat, dia pukul tip segala hadis-hadis sahih sahaja, ya, untuk jadikan panduan. Inilah sembahyang Nabi, inilah sifat solatun Nabi. Ya. Memang ada ulama sendiri yang mengarang kitabnya namanya Sifatus Solatun Nabi, tapi cenderung kepada mazhab Wahabi. Cenderungnya hanya kepada pendapat yang dia katakan rajih dan sharih sahaja, tapi tidak menepati mazhab-mazhab lain. Kita tak mau yang macam tu, yang mana kitabnya cenderung kepada apa yang diijtihad baru. Itu panggil ijtihad baru, ya. Ada satu lagi namanya kitab Sifatus Solatun Nabi, juga dikarang oleh bekas mufti Jordan, kata silapnya, saya pun lupa. Tapi bekas mufti, yang mana dia menitik beratkan tentang sifat solat Nabi dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada dua tu, kitab Sifatus Solat Nabi ataupun dipanggil sifat sembahyang Nabi. Ada satu yang cenderung kepada Salafi atau Wahabi, ada yang cenderung pada mazhab Syafi'i. Kita pun tak tahu mana satu betul. Kita buat ni dah sembahyang Nabi, yang Tok Imam buat kat masjid tu tak betul, kata dia. Okey, dia kata fi solati, dia kata mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyangnya, alal wajhil ladzi, atas wajah yang mana telah mengambil ulama, naqalahul ulama a'immah minas salaf wal khalaf, iaitu yang telah dipetik, diambil, dinaqal dalam bahasa Arabnya oleh ulama-ulama daripada perbuatan Nabi tadi, ya, perlakuan yang dilihat Nabi sembahyang tadi, dipetik dan diletakkan di dalam kitab-kitab mereka oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Maka maknanya sembahyang seperti mana aku sembahyang tu bukan ijtihad diri kita sendiri, bahkan kita melihat apa yang disarankan oleh alim ulama. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ni bukan nak perbahasan dalam mazhab, ya, kerana ramai asatizah, ustaz-ustaz sekarang ni dia banyak suka bergolumangkan dengan 4 mazhab, kerana mereka mengaji 4 mazhab. Kononnya, ya, terus terang saya cakap, yang kita belajar 4 mazhab di sekolah-sekolah, di universiti, itu benda masih lagi sikit, ya, kena banyak mengaji mazhabnya. Jadi lepas tu dia komplain, dia kata apalah ustaz-ustaz ni, masyarakat kita Melayu ni masih lagi berpegang pada Syafi'i. Dia kata mazhab kita kan banyak, kenapa tak ikut mazhab yang 4? Ya. Jadi kita pun, masyarakat kita pun celaru, ya tak ya juga, mazhab kita 4, kenapa ikut Syafi'i je? Kemudian dia keluarlah statement, mengikut mazhab Syafi'i ni fanatik, kata dia. Fanatik satu mazhab tak boleh, Nabi tak bagi fanatik. Agama Islam bukan agama fanatik. Kita pun lagi takut kecut telur orang namanya. Ini ungkapan-ungkapan yang mana membawa kepada orang jadi celaru, tuan-tuan. Ya. Sedangkan disiplin ilmu, kamu bermazhab Syafi'i. Ya. Kenapa kita bermazhab Syafi'i, tuan-tuan? Ya. Kerana, ya, mazhab ni tujuan dia adalah aliran pandangan seseorang daripada alim ulama. Kita tak boleh langkau terus nak pergi kepada Quran dan hadis dengan kemampuan diri kita.
Kita mesti melalui ulama ni. Renteran-renteran ulama ni mesti ada lalui kat kita. Kalau tidak kita, sehingga ulama kata tak sah ijtihad kamu. Boleh jadi ibadat kita tak sah. Sebab apa? Kita langkau. Kita ambil faham sendiri. Sebab kita bukan kemampuan kita untuk faham Quran dan hadis. Jadi kita mereka dengan jahil. Kenapa ada ulama kata tak sah? Sebab jahil. Bukan masalah tak menepati dengan hadis sebagai. Bukan itu ijtihad. Bukan itu hukumnya. Hukumnya kerana kita jahil. Kita buat ibadat dalam jahil. Walaupun kita rasa kita betul. Jahil tak boleh terima. Itu musuh. Al-jahilu aduwullah walau kana abidan. Orang jahil itu musuh Allah sekalipun dia beribadat. Sebab tu ada ulama berani kata tak sah kalau beribadat tanpa ilmu. Ya. Al-amalu bila ilmin batilun. Itu kaedah dalam fiqh. Al-amalu bila ilmin batilun. Ilmu tanpa amal itu batal. Okey, apa kata Imam Syafi'i pula? Ya. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Ini Imam Syafi'i sendiri yang cakap. Sebab tu Imam Syafi'i macam mana dia boleh berijtihad, dia belajar dulu tuan-tuan. Hafaz Quran dulu, umur 7 tahun dah hafaz. Ya. Hafaz hadis berapa? Tak usah kata hafaz hadis Imam Syafi'i. Ya, Ahmad bin Hanbal. Yang bermazhab Hanbali. Ya, Ahmad bin Hanbal, Syekh Haji Imam Ahmad. Imam Ahmad menghafaz 1 juta hadis. 1 juta tuan-tuan. Kita nak kira dengan jari 1 juta pun malas. Kira betul-betul saja-saja berkira. Berzikirlah senang. Kira jari tu bohong kan. Buang masa. Cuba berzikir la ilaha illallah 1 juta sehari. Cuba buat 1 juta. Ya, yang ulama sarankan berzikir la ilaha illallah 70,000 untuk tebus diri daripada api neraka tu pun pemalas. Apatah lagi nak hafal hadis sampai 1 juta. Ya. Hadis. Hafaz dulu belum lagi diraya. Ambil faham. Kemudian belajar lurah. Macam mana Imam Syafi'i belajar bahasa Arab untuk dengan bahasa Arab dia belajar bahasa Arab, dia faham apa yang maksud Nabi kata. Sebab apa? Nabi bercakap dengan bahasa Quraisy. Ya, bukan bahasa Tul Intan. Bukan bahasa Tul Intan, kan bahasa Tul Intan senang. Bahasa Perak, Hilio ke. Ya. Bahasa Arab Quraisy yang sangat tinggi bahasanya, balaghahnya. Maka sebab itu kena lalui bahasa Arab dulu dengan faham balaghahnya, mantiknya, bagainya, ilmu badi'nya, ilmu bayan, supaya memaham apa yang Nabi sebut. Bukan boleh main terjah dengan terjemah kan, tak mahu. Imam Syafi'i tak belajar macam tu. Ada kan? Sebab tu kita tak mampu begitu. Mampu tak? Tak mampu tuan-tuan. Macam mana mereka? Tak mampu macam Imam Ahmad. Tak mampu macam mana Abi Hanifah. Dengan usah katalah Imam Nawawi pun kita tak terkejar. Habis wajib ikut ulama. Kerana mereka dah bergelumang dah, habis dah hidup dia tuan-tuan. Ya Allah. Dengan ilmu. Tak adalah nak kereta besar ke, rumah besar ke, peduli anak menantu. Tak peduli dah, tak ada. Imam Syafi'i tak ada nak peduli anak bini. Sebab otak dia Al-Quran, Sunnah, hukum. Apa aku nak terangkan umat akan datang ni? Pegang je mata tu, otak dia, akal dia, Allah Ta'ala dengan hukum Allah. Kita mana dah mengaji tengah jam dah rasa remeh dah. Duduk kuliah maghrib dengan isyak, dah masuk bunyi isyak dah. Apa ustaz ni lama benar. Bila nak balik? Nak balik makan lagi. Kuliah kejap-kejap dah lah. Ya, itu baru maghrib dengan isyak dah lama remeh dah. Itu pun tak nak ikut mazhab. Ya, dia menduduk dalam hidup tu dengan kitab dia, tanya Allah. Ilmu ya. Celik mata ilmu, pejam mata ilmu Imam Syafi'i. Habis nak tak ikut macam mana? Kita tak ada macam tu.
Ada. Kalau ada pun kita taklid juga. Yang buat PhD apa semua tu, petik sana, petik sini, ambil tesis orang, baca tesis orang ni, kumpul tengok, itu ambil dia punya intipati. Itu pun tak faham. Kadang tak faham pun yang dia buat PhD tu pun. Pakai bubuh dia lah, nakal je. Petik je perkataan ulama ni, bubuh dah, rasa-rasa betul dia. Tu kata. Jadi siapa sebut ni? Imam Syekh Alwi Al-Haddad kata, belajar ambil bab semayang tadi ni, dia kata ikut macam mana Nabi buat adalah menepati dengan apa yang dipetik, yang dibawa oleh a'immah, ulama, umat daripada salaf dan khalaf. Ya. Sekalipun ulama khalaf, siapa ulama salaf? Ulama salaf Imam Syafi'i, mazhab 4 tu ulama salaf. Ya, turun daripada tu Imam Nawawi. Ya, itu dah jadi khalaf. Imam Nawawi 600 tahun. Ya, turun Imam Nawawi apa. Imam Nawawi tu 600 tahun lepas. Tu pun hebat orangnya. Ya, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Nakhai, itu dalam mazhab Syafi'i lah yang kita ingat. Banyak lagi mazhab-mazhab lain, ulama-ulama lain. Turun lagi khalaf, lagi penghujungnya, mutaakhirin. Ya, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Itu turun lagi pada Ibn Hajar. Itu ulama yang dekat dengan kita dah, yang tak lari daripada 100 tahun, 100-200 tahun gitulah. Ya, itu ulama-ulama yang mengembangkan balik ilmu, bagi kitab-kitab ringan kita, yang mengarang kita Fathul Qorib, yang mengarang kita Fathul Mu'in, orang yang dekat-dekat kita dah, yang boleh memaham situasi semasa ketika tu. Baik, maknanya sembahyang ni dia kena belajar lah sekurang-kurang kitabnya tuan-tuan, idaman penuntut ke. Ya, pernah mengaji kitab idaman penuntut, pernah. Habis mengaji, habis. Bab apa? Bab sembahyang. Jadilah tuan-tuan. Kata habis semua pun. Adalah ngaji culang-culing, itu yang tak mahu tuan-tuan. Ya, ada belajar hari tu bab rukun sembahyang, lepas tu demam tak pergi dah. Ya, pergi lagi sekali dah masuk buat puasa kata dia. Habislah. Ya, mengaji sampai habis lah, sampai habis bab. Kita kata tu. Okey. Radhiyallahu anhu. Wa huwa musallil ma'dud 'inda Allahil muqima lis-salah wal muhafizina 'alaiha. Yang dikatakan orang yang boleh mencegah fahsyat dan munkar dengan sembahyang dia adalah sembahyang yang mengikut Nabi, yang mana kata dia yang telah dijanjikan Allah Ta'ala, inilah golongan muqiminas lis-salah, orang yang mendirikan sembahyang. Dia tak lama dirikan sembahyang. Ya, banyaklah perkara ya menelitinya, antara tuan-tuan yang kata muqimis solah, betul-betul kena jaga pergerakan kita. Jangan bergerak 3 kali berturut-turut, itu banyak yang berlaku. Ya, bergerak 3 kali berturut-turut yang tidak daripada perkara sembahyang. Ya. Yang ni banyak orang abaikan. Ya, menghadap kiblat. Ya. Itu ada segelintir. Ya, tak ramai lah, tapi ada tu kadang-kadang kita kata menyakitkan mata kita tengok. Ya. Memanglah kita kata dalam mazhab kita Syafi'i berpandukan apa yang dibawa oleh Syekh Daud Faqani dalam kitab dia Bughatul Tulab. Tuan-tuan buat ada nas tak? Lepas tu kena ngaji. Kita buat apa pun kena ada nas. Sekurang-kurangnya bagi pada kita lah ya, pandangan ulama, walaupun dia bukan hadis. Jadilah kita orang awam ni kena tahu ya. Jadi rata-rata orang Melayu ni kan, orang Malaysia ni, dia letak qiyam dia panggil qiyam, bahasa Melayu panggil qiyam ya. Dalam bahasa Arab tak ada istilah ni tak ada istilah. Dia kata wad'ul yad ala sadri, dia tak ada istilah. Jadi orang Melayu ni benda semua ada istilah ya. Kemudian dia letaklah tangan tu, dia kata ni qiyam. Okey, qiyam, orang Melayu panggil qiyam ya, tak kisahlah. Baik, pasal apa saya ingat persoalan dia ya.
Orang Melayu lah kebanyakannya lah, ya, sengit. Bukan tak boleh sengit tu, ya. Tapi kalau orang tanya tuan-tuan, kenapa sengit? Tak lah, kalau dulu buat memang sunat sengit ni, kata dia kata tu. Memang sunat sengit. Di situ pun khilaf, ya. Jadi semuanya kita tahulah ambilan mana. Hukum asalnya tidak ada nas satu-satu meletakkan sengit ke kanan ke kiri ke, tetapi nas yang sahih di dalam kitab fiqh dia kata adalah letak antara pusat di dada. Letak di dada antara pusat dan lutut. Ni dada, ni pusat, ni bawah ni. Tuan-tuan tak nampak lah pusat saya. Letak sini. Jadi kalau bawah sikit pun tak apa, jangan tutup pusat. Itu mazhab kita. Jangan tutup pusat, sebab tutup pusat bukan mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Ghazali ada sebut dalam kitab Sirrus Salikin, pandangan mazhab Imam Ghazali letak di pusat. Walaupun Imam Ghazali dia mazhab Syafi'i dan mujtahid. Tapi kalau yang masyhurnya dalam mazhab Syafi'i adalah atas daripada pusat, bukan tutup pusat. Imam Ghazali dia fatwa dia dengan ijtihad dia sendiri, sebab dia mujtahid. Kemudian kenapa sengit? Tu. Ya, tak ada istilah sengit. Imam Ghazali pun tak suruh sengit. Tapi salah kan buat? Dah ada qaul, ada pendapat. Sebab saya nak bagi tuan-tuan terbuka, ada pendapat. Jadi jangan buat kosong lah. Ada ni. Buka dalam kitab Durratul Talab, dalam bab sembahyang, dia kata oleh Syekh Daud sendiri, maka hendaklah, dia tak kata disunatkan, hendaklah diletakkan telapak tangan itu di qalbi kita, sonobari. Ni di sini. Tapak tangan kita ni letakkan di bawah susu. Kemudian tapak tangan yang ni letak di sini. Itu jadi sengit. Sebab tu kalau ikut ulama-ulama lain, dia tak setuju dengan pandangan ni. Antara fuqaha lain dia kata tak ada dalam nas kitab. Tapi kita kan pasal orang Melayu ikut, pasal kita kata pengaruh Syekh Daud Fatani tu dalam masyarakat Melayu cukup hebat. Ya. Sampai boleh kata seluruh orang Melayu semua letak ni kan. Jadi maknanya ada nas lah, tuan-tuan kena tahulah nas ni mana. Nasnya Syekh Daud Fatani. Sebab apa dia kata gitu? Dia tak kata sunat kan, dia kata letak situ faedahnya, ada faedah. Sunat dah menepati bagi pandangan Syekh Daud Fatani, letak atas pada pusat, bawah pada dada, di mana tuan-tuan letak dah menepati sunat, dapat pahala letak tangan. Tapi dia kata sayur dia letaknya di dada ni, di jantung ni. Sebab apa dia kata? Ini tempat panah syaitan. Jantung hati kita ni tempat khusyuk. Jadi kalau tak letak, kita kosongkan begitu lapang je ni, syaitan duk tembak dia tu. Ini ijtihad. Ijtihad beliau. Dia tak kata sunat, dia tak kata wajib ikut. Jadi dia kata pada pandangannya lebih baik letak tutup sini. Jadi bila tutup sini, mengelakkan daripada syaitan tembak, itu panggil ihtiyat. Bagi pandangan orang Sufi, sebab Syekh Daud Fatani ni orang ahli tarekat dan juga tasawuf. Ya, tutup itu. Jadi bila kita letak gitu, kan nampak sengit. Itulah jadi sengit tu. Tak apalah, jadi kadang-kadang kita tengok apa siapa dia sengit sini. Ada dia letak kat perut, tangan tu kat perut tapi sengit. Pasal apa sengit? Betul Syekh Rodin kata, apa disengit-sengit kan baik dengan tegak gitu, dia kata kan nampak lebih baik. Itu pandangan beliau pada itu. Sebab tu orang fuqaha bila tak tengok pada kitab Syekh Daud Fatani, dia kata tengah lah, dia kata tengah. Jadi bukan apa, saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita buat tu, kita tahu kita ambil pada mana. Tak apalah, sekarang ni tahulah Syekh Daud Fatani yang semua. Adalah kita punya ikutan. Tak adalah kita buat ikut-ikut orang. Itu penting ya. Syekh Daud suruh. Orang lain Allah Alam setakat ni jumpa dalam kitab Syekh Daud lah. Ya suruh. Jadi tak adalah kita kata buat sia-sia. Itu baru letak tangan.
Belum yang lain lagi. Jadi sebab tu kena tahu, kena menepatilah sekurang-kurangnya kata-kata ulama, bukan rekaan kita ni. Termasuk juga kita kena menepati khalaf dan salaf dalam mazhab kita. Tadi saya sebutkan tentang mazhab. Kenapa ikut mazhab kita? Kerana kita nak beramal soleh ni, kita nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi terus kita tak faham, kita kena ikut satu ulama. Jadi memadai kita mengikut mazhab Syafi'i kerana dia mengajar kita memaham apa yang Nabi buat. Cukuplah. Bukan kita nak jadi mufti. Tuan-tuan bukan nak jadi mufti, nak fatwa dalam negeri. Mufti ya kena tahu 4 mazhab. Sebab sekarang kalau masalah tu kita kata dalam masalah jual beli. Masalah jual beli tak settle masalah dalam masyarakat jual beli dengan cara online dan sebagainya. Mazhab Syafi'i ketat, kena ada akad, kena ada qabat, masa bila berlaku qabat, masa berlaku akad. Jadi tak jumpa dalam masalah tu dalam mazhab Syafi'i susah, maka seorang mufti dia boleh mengambil daripada mazhab lain untuk dijadikan kemudahan pada masyarakat. Itu kerja. Sekarang ni kita bukan nak jadi mufti, kita nak amal biar tahu yang ni datang aliran mana. Memadai kita ambil satu aliran, tak pening kepala otak kita. Ni mazhab Syafi'i. Jadi ada tempat aliran yang kita berpegang yang namanya ulama yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak gaduh nak cari sana sini. Itu tak ada pula saranan kata hari ni kita ikut mazhab Syafi'i, esok kita ikut mazhab Hanbali. Tak ada ulama mana pun kata gitu. Tu dia pun kata imam ni sesekali janganlah baca kunut kata dia. Sebab kita mazhab kan ada 4 dia. Itu saranan-saranan yang tak molek. Pasal apa kita nak tinggalkan kunut kita semua bermazhab Syafi'i? Itu kadang-kadang pelik kan. Kononnya tu untuk jangan ada perbezaan pandangan ulama supaya kita toleransi dalam mazhab. Kita bukan duduk dalam negeri yang banyak mazhab. Kita bukan duduk di Mekah, kita bukan duduk di Mesir. Mesir ya ada 4 mazhab. Itu pun tak ramai pun. Yang ada mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. 2-3 orang je mazhab Ahmad Hanbal atau sebagainya. Itu pun dia raih mazhab dia. Mana dia baca kunut? Mazhab yang masjid ada Imam Malik, mazhab Imam Malik kunut bagi subuh, setiap subuh dia baca kunut. Panjang pula kunutnya. Jadi kita kata di situasi di Malaysia ni tak sama dengan Mesir, Jordan yang kita nak bawa perangai orang sana tu apa? Saya tak ikut mazhab Syafi'i sejak saya pergi ngaji kat Jordan. Kamu duduk negeri siapa? Negeri Syafi'i. Ikut je lah. Tak nak ikut Syafi'i, pergi duduk Perlis. Perlis bukan mazhab Syafi'i. Pergi duduk sana. Dah negeri tu dah negeri Syafi'i. Macam mana? Saya tak mau. Saya tak ikut. Tak ikut, pergi sembahyang Masjid India. Masjid Hanafi. Apa ni susah sangat? Nak kacau orang buat apa? Ini perangainya. Okey, jadi tuan-tuan baca kunut ke tak baca kunut ke kalau ikutnya, siapa yang mengikut aliran mazhab Syafi'i betul, siapa mengikut aliran Hanafi pun betul. Tak payahlah nak berhenti kunut tu, takut. Pasal ustaz dia kata Imam Syafi'i ni kalau dia hidup balik, dia kata bukan ustaz tu, anak murid ustaz tu. Ustaz dia kata Imam Syafi'i telah tersilap memfatwakan sunat baca doa kunut subuh dengan dalilnya yang tak kuat dalam hadis tu. Hadis tu tak kuat, Imam Syafi'i bawa kata dia. Orang kata pakar hadis ni cakap. Anak murid dia lagi sakan punya fatwa. Anak murid dia kata apa? Kalau Imam Syafi'i hidup balik, dia akan ubah hukum kunut tak ada subuh kata dia. Dia peringat Imam Syafi'i tu macam kawan dia mengaji 4 senawi dulu. Kawan kita mengaji 4 senawi dulu lagi tu ada yang cerdik, ada yang tak bercerdik. Ada yang hafal banyak, ada yang hafal sekerat. Kamu ingat Imam Syafi'i itu macam tu. Yang mana esok ni bila dia hidup balik, kalau Tuhan takdirkan bagi dia hidup balik, dia ubah balik fatwa dia. Pasal apa? Salah.
pergi fatwa kata kunut subuh tu ada. Sebenarnya tak ada. Ya, dia ingat Imam Syafi'i jumpa sebatang hadis je fatwa. Jangan tuan. Ya, kita tak duduk zaman dia, kita tak duduk seduduk dengan kedudukan dia. Ya, tuan, Imam Syafi'i dikelilingi dengan siapa? Ulama. Imam Syafi'i belajar dengan ulama, dikelilingi oleh alim ulama yang beribu kali ganda alim daripada kita. Tapi mereka ikut Imam Syafi'i, tak lawan Imam Syafi'i. Bayangkan. Ya, Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad siapa? Hafaz hadis juta itu kan. Siapa? Anak murid Imam Syafi'i juga. Dia ada condemn Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i? Pergi baca kunut, hadisnya tak betul. Dia tak pernah kata gitu kat Imam Syafi'i. Sedangkan Ahmad bin Hanbal, dia ada mazhab dia sendiri, dia tak baca kunut. Mazhab Hanafi, Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali tak baca kunut. Ya, dia mengaji dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca kunut, dia tak baca kunut. Tapi dia tak pernah keluar satu kenyataan dia kata tok guru aku Imam Syafi'i salah dalam fatwa hadisnya. Sedangkan dia sangat memuji Imam Syafi'i. Itu kata dasar ijtihad. Dia tak sama tuan-tuan. Ya, ijtihad kemampuan yang ada pada Imam Syafi'i, dia kata sunat baca kunut. Kemampuan yang ada pada Ahmad bin Hanbal, walaupun dia ada murid Imam Syafi'i asalnya, dia kata tak jumpa jalan nak kata sunat apa ni kunut, dia kata tak sunat bagi mazhab dia. Ya. Tapi tak pernah dia buat satu tesis ke buku ke, dia kata Imam Syafi'i patut ubah fatwa dia. Dah, yang suruh kata gitu siapa? Ni. Yang kacang hantu akhir zaman. Yang baca hadis adalah sepatah dua. Ya, itu mengelirukan masyarakat Islam. Suruh jangan baca apa ni. Kita railah mazhab kata dia. Pulau. Macam-macam lah cara ni. Jadi dasar disebutkan dirikan sembahyang seperti mana kamu lihatkan aku sembahyang, sallu kama ra'aitum usolli, adalah mengikut pandangan ulama, bukan direct dengan hadis yang kita jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mampu. Sebab Nabi kita ra'aitum dengan pandangan mata yang boleh faham macam mana sembahyang Nabi. Dan riwayatnya beribu tuan-tuan, beribu tentang sembahyang. Sebab tu berlaku khilaf empat mazhab. Paling banyak dalam masalah yang berlaku adalah wuduk, sembahyang, sebab mereka melihat dan meriwayat. Ya, sebab tu duduk tawarruk, duduk iftirash, itu masih lagi khilaf ulama. Ulama ni tengok macam ni, ulama tengok ni, dibawa hadis ni. Jadi akhirnya keluarlah empat mazhab yang masyhur. Semua tu ikut Nabi. Ya, ikut Hanafi pun ikut Nabi, ikut Ahmad bin Hanbal pun ikut Nabi, ikut Imam Malik pun ikut Nabi, ikut Imam Syafi'i pun ikut Nabi. Kita ikut Syafi'i. Sebab yang tu yang boleh ikut pun. Nak belajar yang lain lagi pening lah. Yang Imam Syafi'i pun tak habis belajar. Ya. Okey, seterusnya insya-Allah kita sambung di salati suratut tahiratun wa haqiqatun wa batinatun wallahu a'lam bis-shawab. Lebih setengah jam dia bagi setengah jam je. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin, Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin, Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin. Allahumma bil qulubana bi nur hidayati kama nawadatu min syamsika wa nabada bi rahmatika wa rahmin walhamdulillah.